Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan kongsi dengan anda beberapa tips untuk menguasai bahasa Arab secara berkesan dalam waktu yang singkat. Ramai yang datang mengadu kepada saya bahawa mereka menghadapi banyak masalah ketika belajar bahasa Arab. Bahkan mereka merasakan pelajaran bahasa Arab adalah sangat sukar berbanding dengan pelajaran bahasa-bahasa lain. Mereka juga ada mendengar orang yang berkata bahawa bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang paling susah di dunia ini untuk dipelajari. Jadi mereka bertanya kepada saya apakah komen saya kepada pandangan-pandangan seperti itu. Maka yang pertama sekali, apabila kita hendak belajar bahasa Arab, kita jangan percaya pada komen-komen yang seperti itu. Komen-komen yang seperti itu adalah tidak benar. Bahasa Arab tidaklah sesukar seperti itu. Bahkan dia mudah saja. Dan kita mendapat membaca Al-Quran yang menunjukkan bahawa bahasa Arab itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam surah Al-Qamar. Laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Itu dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17. Dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan dan pelajaran. Maka adakah di sana orang yang mahu mengambil pelajaran dan mahu mengambil peringatan? Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah Ta'ala telah memudahkan Al-Quran. Bila memudahkan Al-Quran bermakna memudahkan bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran kepada orang yang hendak mendapat pelajaran dan hendak mendapat peringatan. Oleh kerana itu, kita mesti merasa yakin untuk belajar bahasa Arab, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia bukan suatu perkara yang sukar. Baik. Sebelum kita memberi langkah-langkah untuk menguasai bahasa Arab, iaitu kita ada 3 langkah yang mudah saja. 3 langkah menguasai bahasa Arab. Sebelum kita menyebutkan 3 langkah ini, suka untuk saya memberikan sedikit gambaran umum tentang kaedah guru-guru mengajar bahasa Arab di dalam negara kita, terutamanya bagi orang Melayu di Malaysia. Yang pertama ialah aliran yang menekankan kepada tata bahasa ataupun nahwu. Golongan ini mereka akan memperkenalkan kita kepada kitab-kitab nahwu dan meminta kita mempelajarinya dan setengahnya menghafal matan-matan yang tertentu. Apabila belajar kitab nahwu yang kecil, apabila kita dah tamat, kita akan naik kepada kitab nahwu yang lebih tinggi lagi, kemudian yang lebih tinggi lagi, kemudian yang lebih tinggi lagi. Tumpuan utama kita ialah memahami struktur ayat dan memahami bagaimanakah untuk menjadikan sesuatu ayat itu betul mengikut kaedah nahwu. Jadi itu satu aliran. Biasanya aliran ini dipelopori oleh aliran pondok. Pondok. Jadi golongan ini biasanya sukar untuk bercakap bahasa Arab. Sukar juga untuk menulis dalam bahasa Arab. Kerana kosakata mereka tidak banyak. Ada kosakata berbentuk ayat-ayat nahwu saja dan ayat-ayat yang menerangkan tentang nahwu saja. Dan dia mengambil masa yang lama untuk memahami nahwu dengan cara yang seperti itu. Tetapi apabila mereka betul-betul mempelajarinya 5-6 tahun, mereka menguasai bahasa Arab dengan luar biasa. Tapi ini memerlukan tempoh masa yang sangat lama. Itu satu aliran. Satu aliran lagi ialah aliran yang menekankan tentang kosakata, penguasaan kosakata. Nahwu ini akan dipelajari dengan sendiri saja. Mereka menekankan supaya kita tidak terlalu menekankan kepada unsur-unsur tata bahasa. Bahkan kita bercakap saja, salah adalah biasa.
Maka kita bercakap saja, lama-lama apabila kita sudah biasa mengulang pattern-pattern ayat bahasa Arab yang mudah tadi, akhirnya kita akan menguasai bahasa Arab. Oleh kerana itu, golongan ini mereka menekankan kepada bahasa Arab komunikasi untuk mengelakkan pelajar rasa tertekan dengan belajar tata bahasa. Jadi mereka menggalakkan pengulangan demi pengulangan. Akhirnya mereka akan pelajar-pelajar akan mempunyai suatu kosakata yang luas. Di samping itu, pelajar-pelajar boleh membuat ayat-ayat sendiri, membolehkan mereka itu bercakap dan menulis bahasa Arab dengan lebih baik. Masalah pada belajar seperti ini ialah anda tidak mempunyai asas tata bahasa yang kuat, menyebabkan anda tidak tahu bagaimanakah untuk menggunakan kosakata yang telah anda tahu. Jadi golongan ini akhirnya ramai yang belajar dan tidak mengikat pengetahuan mereka tentang kosakata tadi dengan nahu, dengan ilmu tata bahasa, akhirnya menyebabkan mereka itu rasa bahasa Arab ini terlalu luas sehingga tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki. Akhirnya perkataan-perkataan kosakata itu dilupakan oleh mereka juga. Percubaan untuk mengajar pelajar-pelajar baru bahasa Arab dengan kosakata yang banyak ini banyak dilakukan oleh banyak berlaku di dalam kurikulum sekolah rendah. Kurikulum sekolah rendah bahasa Arab sekolah rendah. Jadi apabila pelajar sekolah rendah masuk ke sekolah menengah, kebanyakannya mereka tidak dapat ingat kosakata yang mereka pernah ingat semasa belajar di sekolah. Ini kerana tidak ada hubungan kosakata dengan pemahaman terhadap tata bahasa asas. Baiklah. Kalau kita mengetahui cara pengajaran bahasa Arab itu seperti itu, maka bagaimanakah cara yang terbaik? Cara yang terbaik ialah kita tidak membuat pertentangan di antara dua aliran ini. Bahkan kita mengambil kebaikan daripada setiap aliran ini. Jadi bagaimanakah caranya? Caranya ialah langkah yang pertama, kita mulakan bagi yang belum belajar bahasa Arab. Yang belum belajar bahasa Arab, yang mahu belajar bahasa Arab, langkah yang pertama ialah kita sekurang-kurangnya mestilah ingat 200 kosakata di dalam kepala. Maknanya kita mestilah ingat 200 patah perkataan. 200 patah perkataan itu 150 daripadanya ialah berkaitan dengan kata nama. 30 lagi berkaitan dengan kata kerja. Dan 20 lagi berkaitan dengan kata sendi. Ini 200 patah perkataan membolehkan kita bercakap dalam bahasa Arab dalam urusan-urusan yang biasa. Dan membolehkan kita memahami perkataan-perkataan lain untuk ditambah pada kosakata sedia ada. Jadi bila kita dah ada 200 patah perkataan ini, memungkinkan kita memahami struktur untuk diulang. Itu yang pertama. Itu langkah yang pertama. Jadi bagi yang belum belajar bahasa Arab, langkahnya ialah kenal 200 patah perkataan. Biasanya guru-guru akan memberikan buku teks yang tertentu, teks peringkat permulaan. Jadi di sana ada unsur perbualan, ada unsur teks dan seumpamanya. Tujuannya ialah supaya pelajar dapat berkenalan dengan perkataan-perkataan baru dalam bahasa Arab. Jadi 200 patah perkataan tidaklah banyak sebenarnya. Anda hanya memerlukan 20 hari saja. Sekiranya anda hafal 10 patah perkataan satu hari. 10 patah perkataan tidak banyak. Jika anda betul-betul ingin belajar bahasa Arab, 10 patah perkataan selama 20 hari. Itu terlalu ringan. Terlalu ringan sangat. Kalau anda cuba 20 patah satu hari, anda hanya perlu masa sebanyak 10 hari saja. Kalau anda mempunyai semangat yang lebih kuat, anda hanya perlu 10 hari saja. 10 hari
Satu hari 20 patah perkataan. Jadi itu langkah yang pertama. Tapi biasanya guru-guru kita dia tidak menyuruh kita menghafal seperti itu, tetapi menggalakkan kita mengulang kaji apa yang kita baca di dalam buku yang diberi. Apabila kita selalu membaca tanpa kita menghafal, kita akan mengingatinya. Kita akan mengingati perkataan-perkataan yang tersebut. Baik, itu langkah yang pertama, iaitu anda mestilah mengetahui sekurang-kurangnya 200 patah perkataan di dalam bahasa Arab, 150 kata nama, 30 kata kerja dan 20 dalam bentuk kata sendi. Langkah yang kedua ialah anda mesti menguasai asas tata bahasa Arab. Asas tata bahasa Arab. Bukan belajar tata bahasa Arab yang tinggi, asas bahasa Arab. Jadi setiap pembahagian perkataan itu, contohnya isim, kata nama, dia mempunyai tata bahasa yang khusus berkaitan dengannya. Begitu juga dengan fi'il, dia mempunyai kata kerja yang khusus berkaitan dengannya. Begitu juga dengan kata sendi. Kata sendi kita mesti kenali dia lah, mesti dikenali. Contohnya kata nama. Kata nama ni sesuatu perkataan sama ada dia menjadi dikira sebagai lelaki atau perempuan. Adakah perkataan itu dikira kata tunggal ataupun kata jamak, kata yang melebihi daripada 3. Bahkan dalam bahasa Arab ada khusus untuk bilangan yang 2. Macam mana kita nak buat satu perkataan itu menjadi 2. Contohnya perkataan buku, kitabun satu saja. Kalau nak jadi 2 jadi kitaban. Kalau banyak dia akan jadi kutubun. Kutubun itu maknanya buku yang banyak. Jadi dia ada cara untuk membuat perkataan tersebut. Itu dipanggil tata bahasa. Seorang pelajar lelaki, talibun. Pelajar perempuan, talibatun. Kalau 2 orang macam mana? Kalau 3 orang macam mana? Itu perbahasan dibuat oleh asas ilmu nahwu. Asas ilmu nahwu. Begitu juga dengan berkait dengan fi'il. Fi'il ataupun kata kerja, dia ada tata bahasa dia juga berkait dengan kata kerja. Kata kerja ini berkait dalam bahasa Arab, sesuatu kata kerja berkait dengan masa yang tertentu dan berkait dengan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut. Siapakah yang melakukan pelaku pada perbuatan tersebut. Contohnya kalau kita hanya mengetahui bahawa makan dalam bahasa Arab ialah akala. Akala. Maka bila datang orang Arab ke rumah kita nak suruh dia makan, macam mana kita kata? Kita kata akala. Beritahu. Makanan ada ayam depan, ada nasi mandi. Tetapi kita bagi tahu Arab itu akala. Akala bermaksud makan. Tetapi pembuatnya, pelakunya ialah dia makan. Bukan awak makan, dia makan. Bahkan menunjukkan masa juga. Telah makan, dia telah makan. Jadi seolah-olah kita memberitahu orang Arab tadi bahawa ada seseorang telah pun makan. Itu dia. Kalau kita kata akal tu pada orang Arab tadi, kita nak suruh dia makan. Dan kita kata akal tu, itu lagi teruk. Kerana akal tu bermakna saya telah makan. Jadi bila orang Arab ni nak makan? Jadi kita bagi tahu dia kita sudah kenyang, kita sudah makan. Itu kita bagi tahu dia. Jadi untuk menyatakan kepada dia supaya makanlah, ini ada satu teknik, iaitu menukarkan fi'il kepada fi'il berupa suruhan, dipanggil fi'il amar. Maka kata kepada dia kul, makanlah, barulah orang Arab tadi makan. Jadi perkataan makan dalam bahasa Melayu senang saja, makan. Tidak ada padanya siapa yang tukang buat, lelaki atau perempuan. Sama ada ganti nama yang pertama, kedua ataupun ketiga. Tidak ada kaitan seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab, dia ada berkaitan seperti itu. Kerana itu, perkataan makan saja, kata kerja tadi, dia boleh mengandungi pecahan sebanyak 34. 34. Untuk orang ini kita kata macam ni, untuk masa ni kita kata macam ni. Makan, semuanya makna makan. Yang berbezanya siapakah pelakunya dan bilakah masanya.
Dan itu menyebabkan pecahan itu menjadi 34 pecahan. Itu dikatakan ilmu nahu yang asas berkait dengan fi'il. Kemudian berkait dengan kata sendi tadi, biasanya peringkat asas kita hanya memperkenalkan huruf jar, memperkenalkan huruf jar. Kemudian apabila nanti kita dah belajar juga tentang fi'il itu sendiri, perkembangannya, maka kita akan ada huruf nasab dan juga huruf jazam. Ini asas kepada huruf. Apabila kita sudah selesai belajar asas kepada setiap perkataan itu, isim, kata nama dan kata kerja dan juga kata sendi, maka kita akan belajar pula membuat ayat, ayat simple sentences, membuat ayat mudah. Ayat dalam bahasa Arab dia ada dua cara. Satu dipanggil jumlah fi'liyah, satu dipanggil lagi jumlah ismiyah. Itu jumlah yang bermula dengan fi'il, satu lagi jumlah yang bermula dengan isim. Kemudian ni dia akan ada nanti kita analisa, yang ini akan ada fi'il, kemudian siapakah pelakunya, apakah benda yang dilakukan. Di situ ada perubahan struktur baris, struktur baris, dan kadang-kadang berlaku perubahan huruf pada perkataan-perkataan. Itulah yang berkait dengan ilmu tata bahasa. Jadi tata bahasa asas ini kita akan pelajari sehingga kita mahir apa yang disebut sebagai alamatul i'rab. Alamatul i'rab iaitu tanda-tanda yang digunakan oleh ahli nahwu untuk menganalisa ayat-ayat di dalam bahasa. Bila kita sampai di situ, maka itulah kita kata asas bahasa Arab. Kita boleh memahami perkataan, kita memahami struktur jumlah ismi, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, dan kita dapat mengenali tanda-tanda i'rab. Itu adalah merupakan nahwu yang paling asas. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga ialah kita mesti praktis. Itu langkah yang ketiga. Membanyakkan latihan, membanyakkan latih tubik, sentiasa bercakap, sentiasa membuat ayat-ayat yang mudah, sentiasa bertanya guru di dalam bahasa Arab, macam mana nak buat ayat seperti ini, macam mana nak buat ayat seperti ini, adakah betul ayat yang saya tulis ini, betul ke cakap begini, dan seumpama. Menggunakan ilmu yang kita ada, iaitu 200 patah perkataan, dan juga dengan ilmu tata bahasa yang asas tadi, kita gunakan. Itulah 3 langkah untuk menguasai bahasa. Langkah yang pertama ialah kita ada 200 perkataan. Langkah yang kedua menguasai tata bahasa yang asas. Langkah yang ketiga ialah praktis. Baiklah. Selepas daripada itu anda boleh mendalami mana-mana saja subjek yang anda ingini dalam bahasa Arab. Nahwu dan sorof ini tajuknya banyak, luas. Tapi yang saya maksudkan anda kuasai asas itu dahulu. Kemudian bila anda dah kuasai asas, anda boleh belajar dengan lebih mendalam setiap satu daripada subjek-subjek yang tersebut dengan mudah saja. Dengan mudah saja. Jadi inilah yang kita hadapi masalah dengan pelajar-pelajar kita ialah bila mereka pergi ke universiti, mereka belajar nahwu yang tinggi, nahwu aras tinggi, melibatkan perdebatan di kalangan ulama-ulama nahwu. Tetapi mereka tidak tahu menggunakan nahwu asas, menyebabkan mereka tidak mampu bertanya ustaz, menyebabkan mereka salah di dalam membaca kitab. Jadi mereka terus berada di bumbung, tidak membina tapak dengan baik. Bagaimanakah bumbung akan bertahan di atas tapak yang terlalu lemah? Jadi itu masalah-masalah yang kita hadapi. Baik, ada juga yang belajar bahasa Arab lama tapi tak faham. Jadi kepada golongan ini dia tidak sama seperti golongan yang baru belajar bahasa Arab. Yang baru belajar bahasa Arab dan mengikut sistem yang betul, ini mudah bagi mereka. Bagi yang masuk mempelajari bahasa Arab tetapi pernah belajar dengan tidak mengikut sistem. Jadi pada golongan ini dia perlu lebih bersabar. Caranya ialah kita perlu belajar daripada awal. Dan kita perlu bersedia untuk membuang
kefahaman yang salah yang kita pegang. Ada juga kefahaman salah pun ada juga. Dalam belajar bahasa Arab pun ada juga salah, ajaran sesat. Ajaran sesat yang kita rasa begitu, tapi sebenarnya tidak betul. Ini kerana kekeliruan yang timbul. Jadi caranya macam mana? Caranya golongan seperti ini dia tidak tahu adakah dia berada di level yang paling bawah ataupun dia di level pertengahan ataupun level yang paling tinggi. Sekejap dia rasa dia paling tinggi, sekejap dia rasa dia macam paling bawah, sekejap dia rasa dia di tengah. Jadi cara macam mana? Caranya dia bersabar, belajarlah mengikut sistem. Belajarlah mengikut sistem. Kemudian kalau ada kekeliruan, nanti kekeliruan itu akan dileraikan satu demi satu. Belajar itu memerlukan kita itu sedikit tawaduk. Memerlukan tawaduk, ada tawaduk. Walaupun kita dah belajar banyak, tetapi pelajaran kita itu kita tidak dapat fahami dengan baik. Ramai pelajar yang belajar bahasa Arab, dia lebih suka berdebat dengan guru dia di peringkat awal. Di peringkat awal. Jadi ini merugikan. Sepatutnya dia mendengar saja guru itu dan mengikut sistemnya. Bila dia berdebat begitu, dia mengganggu pelajaran orang lain, pelajaran orang lain. Dan apabila guru menerangkan masalah-masalah itu, mereka belum berkemampuan untuk memahami. Jadi sabarlah sekejap, sabarlah sekejap mengikut sistem yang ada itu. Nanti anda akan dapat masalah-masalah itu akan selesai satu demi satu dengan sendiri saja. Dengan sendiri saja. Jadi ini kita bercakap ni ialah tentang orang yang mula-mula belajar bahasa Arab. Kalau orang dah pandai tu, kalau dah pandai nanti tak apalah, boleh berdebatlah dengan guru-guru. Ni peringkat awal ialah guru cuba meletakkan tapak-tapak yang mudah untuk kita lalui. Jadi kalau kita bertanya soalan yang bukan tahap kita, bila guru menerangkan, kita lagi pening. Kita lagi pening. Itu dia. Baik. Jadi seterusnya, bagaimanakah tips? Kita bagi tips. Tips untuk mempelajari bahasa Arab secara berkesan. Dalam jangka masa yang singkat, tipsnya kita ada 3. Yang pertama sekali ialah anda mestilah memilih guru yang betul. Guru yang betul, guru yang macam mana? Iaitu guru yang mampu mengajar anda secara sistematik. Kemudian guru yang anda pilih itu mestilah guru yang mengajar asas bahasa Arab. Bila anda belajar daripada guru yang bertaraf tinggi, guru yang mengajar kitab-kitab yang tinggi, anda tidak mampu memahaminya lagi. Maka anda memilih, anda belajar daripada guru tersebut. Hasilnya ialah anda banyak sangat yang anda tidak faham, banyak sangat anda keliru. Itu bahaya. Itu menyebabkan anda akhirnya akan merasa merasa kecewa kerana anda tidak faham. Ini seperti belajar Al-Quran juga. Jangan mula-mula kita nak belajar Al-Quran, huruf pun kita tak kenal. Jadi kita nak belajar Tarannum terus. Kita mesti cari guru yang mengajar Iqra' dahulu. Tak apa belajar Iqra' dahulu pun. Nanti bila dah selesai, semuanya boleh baca dengan baik. Nanti boleh baca dengan tajwid yang betul. Boleh dah baca dengan tajwid yang betul. Nanti boleh belajar Tarannum pula. Ni huruf pun tak kenal lagi. Idgham dengan ikhfa' pun tak tahu beza lagi. Tiba-tiba kita dah nak Tarannum. Jadi ni tak kenal lah. Kita pun kena pilih guru lah. Pilih guru. Walaupun guru yang kurang masyhur, yang pentingnya ialah guru yang mengajar kita asas bahasa Arab. Yang pertama. Tips yang pertama, pilih guru yang betul. Yang kedua, ialah anda mestilah menjadi pelajar yang sebenar. Kedua ialah anda mesti menjadi pelajar yang sebenar. Memanglah saya sebutkan bahasa Arab tidak sukar. Tetapi bukanlah bermakna anda seperti seorang pelancong saja. Anda tidak boleh menjadi sekadar pendengar saja. Mustami'. Anda tidak boleh menjadi sekadar orang yang orang yang memerhati saja. Anda mesti menjadi pelajar yang benar. Pelajar yang betul. Anda mesti ada buku. Anda mesti ada pen. Anda mesti tulis. Anda mesti menjawab soalan. Anda mesti mengulang kaji. Anda mesti boleh bertanya pada guru.
Anda mesti terlibat di dalam proses pembelajaran. Itulah baru menjadi seorang pelajar. Anda perlu menghafal pada tempat-tempat yang tertentu. Anda perlu mengambil ujian-ujian yang tertentu. Itulah barulah anda menjadi seorang pelajar. Kalau anda hanya setakat untuk mendengar saja, bahasa ni dia melibatkan percakapan, melibatkan pendengaran, kemahiran mendengar, kemahiran bercakap, kemahiran menulis dan juga kemahiran membaca. Jadi kita tak boleh belajar dengan mendengar saja, dengan memerhatikan saja, tak boleh. Anda kena jadi pelajar yang proaktif. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga ialah anda akan mengalami satu zaman keliru. Bila anda belajar bahasa Arab, tingkat awalnya mudah saja. Kemudian apabila dah mempelajari tata bahasa, anda akan sedikit keliru kadang-kadang. Keliru ini adalah satu zaman yang bagus. Keliru, anda dah mula keliru, ini menunjukkan bahawa anda belajar. Anda berfikir. Itulah yang menyebabkan anda menjadi keliru. Jadi apabila dah hilang kekeliruan ini, maka anda akan faham. Jadi untuk faham tadi memerlukan pada keliru. Keliru dahulu, tak apalah keliru. Guru-guru akan cuba menyelesaikan kekeliruan anda. Jadi nanti apabila anda dah selesai keliru itu, anda sudah mendekati untuk mencapai matlamat anda untuk menguasai bahasa. Jadi itulah dia tips mempelajari bahasa Arab secara mudah. Yang pertama ialah anda mesti memilih guru yang betul. Yang kedua, anda mesti menjadi pelajar yang sebenar. Dan yang ketiga, anda mesti melalui zaman keliru dan melepasinya. Apabila anda dah melakukan 3 langkah ini, maka insya-Allah anda akan menguasai bahasa Arab. Jadi sekadar itu saja tips kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like PBAQ, Pusat Bahasa Al-Quran, di channel YouTube ini dan juga di dalam Facebook, dan boleh ke laman kita iaitu www pusatbahasaquran.com. Jadi harap like kita punya channel ini untuk teruskan beberapa lagi siaran yang lain. Semoga mendapat manfaat. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.